Penjualan stokin tentera kalimah Allah, dua syarikat didakwa esok. Assalamualaikum dan selamat malam. Berita tengah malam bersama saya Nazri Fahmi Syukri. Isu jualan stokin tentera kalimah Allah, syarikat KK Supermart dan Superstore Sdn Bhd serta pengarah-pengarah syarikat berkenaan akan didakwa di Mahkamah Session Shah Alam esok. Jabatan Peguam Negara memaklumkan pendakwaan akan dilakukan mengikut Seksyen 298 Kanun Keseksaan kerana sengaja berniat melukakan perasaan agama orang Islam dengan cara mempamerkan stokin bercetak kalimah Allah di rak pameran bagi tujuan jualan. Syarikat Xinjiang Sdn Bhd dan pengarah-pengarahnya juga akan didakwa di bawah Seksyen 109 Kanun Keseksaan kerana telah bersubahat sebagai pembekas token bercetak kalimah Allah kepada syarikat KK Supermart dan Superstore Sdn Bhd. Masih isu yang sama, Polis Johor sahkan terima 14 lagi laporan menjadikan keseluruhan 25 laporan diterima setakat ini di negeri itu. Satu laporan polis juga telah dibuat pihak kilang terbabit berhubung ancaman awam yang diterima mereka. Dan ketaksiasatan telah diedarkan juga kepada Jabat Peguam Negara untuk arahan dan nasihat selanjutnya. Dan saya ingin memberi nasihat kepada semua masyarakat, jangan main isu-isu sensitif. Melibatkan 3R. Pihak polis akan mengambil tindakan yang tegas. Dalam perkara itu, Perdana Menteri menegaskan tiada tolak ansur terhadap perbuatan hina agama hingga menggugat keamanan negara. Ujar beliau, pelaku akan berdepan tindakan tegas dan profesional serta pendakwaan mengikut jalur undang-undang. Jelas Perdana Menteri kerajaan tidak campur tangan dalam proses siasatan berhubung isu penjualan stokin tentera kalimah Allah. Jadi saya beri laluan penuh. Tan Sri Azhar tahu sikap saya. Tidak campur dalam urusan persiasatan, tapi senantiasa mengeza. Jangan tolak ansur. Selamatkan negara dan biar tindak tegas untuk menentukan supaya jangan berlaku gerombolan-gerombolan luar daripada jalur hukum. Siasatan kes kematian pelajar lelaki Kolej Vokasional di Lahad Datu. Satu pasukan khas polis ditubuhkan bagi menyiasat kes berkenaan. Task Force ini diketuai oleh ACP Cyril, iaitu Timbalan Ketua Jabatan Siasatan Jenayah, Siasatan dan Perundangan untuk membantu memastikan perjalanan siasatan ke atas kes ini dibuat secara cepat, profesional dan teratur. Juga di Sabah, 4 geng pecah rumah yang menyasarkan peti besi ditumpaskan dengan penahanan 12 suspek. Susulan itu, 14 kes pecah rumah berjaya diselesaikan melibatkan kerugian 1.36 juta ringgit. Kumpulan terbabit menyasarkan rumah yang tiada penghuni di kawasan Ilin. Jadi kita mengharapkan perkara ini dapat diatasi oleh semua pihak untuk memastikan bahawa tidak ada tanda-tanda mereka ini ada meninggalkan kawasan rumah. Mudah dia hubungi gerakan IPK 0883185555 atau daftar dalam WSP. Jadi apa juga pergerakan, maklum, supaya kita boleh memantau kawasan-kawasan berkenaan. Ini pula mengenai kes judi, 61 individu warga tempatan mengaku tidak bersalah atas pertuduhan membantu menguruskan premis yang dijadikan rumah judi terbuka di Subang Jaya minggu lalu. Pendakwaan dilakukan ke Seksyen 4-1-C Akta Rumah Judi Terbuka 1953. Mahkamah membenarkan jaminan antara RM4,000 hingga RM6,000 bagi setiap tertuduh.
Sebutan semula kes untuk serahan dokumen ditetapkan pada 11 dan 15 Jun. Minggu lalu, 84 individu ditahan dipercayai membangunkan aplikasi judi dalam talian untuk pasaran luar negara dalam serbuan di pusat beli belah di Subang Jaya. Seorang pegawai kanan dan seorang anggota badan beruniform dipercayai terbabit rasuah bagi melindungi aktiviti haram sekitar ibu negara di Reman. Suspek utama di Reman 3 hari manakala suspek kedua sehari. Suspek utama berusia 40-an disyaki terima suapan antara tahun 2021 hingga 2024 daripada sindiket dalam bentuk tunai sebagai balasan melindungi aktiviti haram melibatkan perjudian, maksiat dan kumpulan gangsterisme. Sejumlah wang bernilai lebih 1.2 juta ringgit turut ditemui hasil serbuan di beberapa premis milik suspek. Pengarah bahagian Persikan SPRM Datuk Zainal Darus mengesahkan tangkapan tersebut. 46 parti diberkas petang tadi hasil eksekutif Jabatan Imigresen di sebuah pusat beli belah di Jalan MB. Premis terbabit merupakan satu daripada 20 lokasi panas parti di ibu negara. Berbagai kesalahan dikesan, malah ada juga parti yang cuba larikan diri ketika serbuan dilakukan. Ikuti laporan disediakan. Pihak Jabatan Imigresen Wilayah Ketuan Kuala Lumpur telah menjalankan satu operasi. Hasil daripada aduan awam, hasil daripada risikan yang telah dijalankan selama 1 minggu, di mana seramai 53 orang telah diperiksa. Gagal mematuhi syarat PAS, tinggal lebih masa malah ada yang tidak mempunyai PAS atau permit sah. Itu antara kesalahan dikesan dalam operasi ini. Parti yang ditahan masing-masing 4 warga Indonesia, Bangladesh 8, India 10, Myanmar 16 dan 8 warga Pakistan. Kesemua suspek dibawa ke Jabatan Imigresen Kuala Lumpur dan direman selama 14 hari bermula hari ini. Kes disiasat di bawah Akta Imigresen 1959 Palang 63 dan Peraturan-Peraturan Imigresen 1963. Menerusi operasi hampir 2 jam ini, 4 majikan turut ditahan kerana menggajikan parti selain 19 lagi disaman. Karo Anwar Rosli, RTM. 3,260 aduan dan pertanyaan mengenai penipuan dan aktiviti tidak berlesen diterima Suruhanjaya Kesekuriti Malaysia SC tahun lepas. Menerusi laporan tahunan 2023, SC menjelaskan jumlah itu meningkat ketara berbanding 774 aduan dan pertanyaan pada 2019. Because of this increase in number, we have established a task force on scams and unlicensed activities internally to give priority and additional resources to focus on this growing concern. Tambah beliau, terdapat peningkatan melibatkan tata laku syarikat awam tidak tersenarai dan entiti yang menawarkan produk cash trust. Kebanyakannya melibatkan penggunaan laman web palsu, media sosial dan akaun bank bagi mempromosi dan menjalankan aktiviti penipuan. Sehingga 31 Disember 2023, 569 URL turut dikesan berpotensi terlibat dalam menawarkan aktiviti tidak berlesen kepada rakyat di negara ini. 3 individu cedera dalam nahas membabitkan 12 kenderaan di kilometer 11.1 Leburai Pasir Gudang Menghala Perling, Johor Bahru 4.20 petang tadi. Ketua Polis Johor Bahru Selatan ACP Raub Selamat memberitahu siasatan awam mendapati kejadian disebabkan sebuah kereta yang menukar laluan sehingga mengakibatkan trailer dari laluan yang sama hilang kawalan dan melanggar kereta tersebut. Trailer itu kemudian masuk ke laluan pertentangan dan merempuh 10 lagi kenderaan lain. Kes disiasat berikut Seksyen 43-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Saksi yang mempunyai maklumat lanjut berkaitan kejadian diminta tampil membantu siasatan. Lagi dakwaan kononnya sistem pengkalan data utama padu digodam. Dakwaan dibuat seorang pengguna platform X.
Turut dilampir, teks didakwa dihantar penggodam yang mengugut mahu menjual data pengguna sistem. Sebahagian pasukan biar betul mendapati maklumat yang dikongsi adalah palsu. Ia juga sebenarnya dakwaan lama dan pernah dinafikan pengendali sistem. Malah tangkap layar yang dikongsi dalam muat naik berkenaan adalah hasil suntingan. Pasukan padu memberi jaminan keselamatan data dalam sistem itu kekal utuh. Jika ada sebarang kemusykilan, orang ramai diminta menghubungi pihak berwajib. Usah terpengaruh dengan dakwah tak benar. Berkongsi cerita tidak betul dengan menyebarkan berita palsu adalah kesalahan. Mereka yang terpengaruh pula berisiko tercicir daripada terima bantuan kerajaan atau subsidi. Jika bahan fitnah atau disyaki tak betul, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Masa lagi dalam berita tengah malam, 3 projek mega di Perak bakal mengangkat negeri itu sebagai antara negeri utama dalam pertumbuhan ekonomi negara. 3 projek tersebut, Taman Perindustrian Hijau Bersepadu Krian, Lembah Tinggi Teknologi Tinggi Automotif Tanjung Malim dan Bandar Perindustrian Maritim Lumut. Keinginan itu disuarakan Perdana Menteri berdasarkan kepada kesungguhan Menteri Besar dan pasukannya merealisasikan Pelan Perak Sejahtera 2030. Kawan-kawan, saya kongsikan. Sebab itu saya ucap terima kasih kepada saudara Menteri Besar dan Kerajaan Negeri Perak yang mengemudi negeri ini, memusatkan perhatian, mengangkat Perak sebagai negeri yang punya potensi pertumbuhan ekonomi yang segar. Dengan kesungguhan saudara Syahrazmi selaku Menteri Besar dan rakan-rakan beliau di negeri Perak, terutama dengan 3 program raksasa ini, saya yakin insya-Allah akan mengangkat Perak di antara negeri utama dalam pertumbuhan ekonomi negara. Perdana Menteri berucap pada majlis berbuka puasa Madani Negeri Perak di Kolej Politek Mara, Meru. Perdana Menteri turut menyampaikan sumbangan RM291,000 kepada 34 masjid dan 35 surau dalam Parlimen Tambun. Dalam pada itu, Perdana Menteri berkata kelantangan suara Malaysia terhadap isu kemanusiaan tidak menghalang pelabur untuk melabur di negara ini. Kita juga bersyukur alhamdulillah kerana dalam beberapa pertemuan saya di luar negara, di Australia dan paling akhir di negara China, Australia, Jepun dan Amerika Syarikat dan paling akhir di Jerman, nampak ada kesepakatan untuk jadikan Malaysia sebagai hub untuk microchip production di rantau ini. Syarikat-syarikat terbesar Jerman, ini termasuk Infineon yang akan melabur sebanyak 5 bilion euro, telah diputuskan dan mula digerakkan. Siemens yang akan menjadikan Malaysia sebagai pusat Center of Excellence mereka, dan XFAB yang berkembang akan mengadakan projek di Sarawak. Jadi banyak kegiatan-kegiatan ini menumpukan, memusatkan kegiatan mereka di Malaysia. Ini sesuatu yang sangat membanggakan kita. Rang Undang-Undang Agensi Pintu Masuk dan Sempadan Malaysia NCBA dijangka dibentang di Parlimen Julai depan. Perkara tersebut telah dikemuka kepada Jabatan Program Negara dan mendapat maklum balas positif. Jabatan Perkhidmatan Awam juga telah meluluskan angka penjawatan NCBA yang kini dalam fasa pengisian. KSU, timbalan-timbalan. Kemudian ketua-ketua agensi. Dari sudut pembikinan rang undang-undang, sekarang berada di progres yang sangat bagus. Saya dapat jaminan daripada pejabat AGC, kalau kami jadualkan katalah pembentangan pada sesi Julai, itu munasabah within the reach boleh kita capai. Okey, itu untuk menjelmakan MCBA ini sebagai satu entiti.
Tinjauan Majlis Tindakan Sara Hidup Negara NAKCOM mendapati hanya sebilangan kecil pasaraya yang mempunyai bekalan beras putih tempatan. Justru NAKCOM menggesa bahagian kawasan padi dan beras segera mengedarkan beras putih tempatan ke pasaraya seluruh negara. Hanya kedapatan di 10 daripada 60, hanya 10 sahaja pasaraya yang ada beras tempatan, itu pun dengan jumlah yang sangat sedikit. 10 ke 50 paket sahaja. Berkonsepkan makan secara terbuka di kawasan lapang, JAKIM dengan kerjasama Perbadanan Putrajaya serta agensi di bawah Jabatan Perdana Menteri bakal menganjurkan Majlis Iftar Madani bersama Perdana Menteri. Acara jurung kali diadakan itu dijadual berlangsung pada 28 Mac ini di Dataran Putra berhadapan Masjid Putra Putrajaya. 10,000 peserta disasar hadir pada program tersebut. Juga konsep dia adalah kita makan secara bersila, ya, atas tika yang dibentangkan semua sama. Yang nak datang berkeluarga juga persilakan, ya. Dan kita juga terbuka kepada pelancong-pelancong, dan kita juga ada jemputan kepada non-Muslim. Sebab ini kita nak elemen perpaduan. Dan yang paling istimewanya adalah ia bersama dengan yang amat berhormat Perdana Menteri kita, insya-Allah. Sempena sambutan Hari RTM 1 April ini, unit drama RTM tampil dengan drama pendek khas bertajuk Hari Itu Dalam Sejarah. Ketua Pengarah Penyiaran Datuk Suhaimi Sulaiman yakin drama itu mampu memenuhi tuntutan semua peringkat tontonan dengan mesej padat. Ini adalah satu hasil apabila kita letak jiwa kita, apabila kita memberikan apa yang orang panggil dalam bahasa Inggerisnya passion, ya. Jadi hasilnya adalah satu yang sangat membanggakan. Jadi saya rasa penonton mesti tengok yang ini, ya. Dia tajuk adalah Hari Itu Dalam Sejarah, ya. Dan saya terhibur semasa menonton sebentar tadi, dan saya rasa ini satu garapan yang sangat hebat dan dengan tim yang bagus. Bila bercakap kepada pemberita selepas Majlis Pratonton Hari Itu Dalam Sejarah di Wisma Radio Angkasa Puri, drama dengan latar tahun 80-an tersebut mengisahkan seorang guru yang memiliki televisyen warna dan telah menjadi kebanggaan penduduk kampung. Ia dibintangi Khairul Rahman, Raja Azri, Nadia Akilah dan kumpulan Takal. 6,300 bekas bubur lambuk diagihkan melalui program Pandu Lalu Bubur Lambuk Johor FM yang berlangsung hari ini dan esok. Program tahunan sejak 21 tahun lalu itu menyaksikan 21 period digunakan kaki tangan RTM Johor bagi menyiapkan bubur lambuk tradisi tersebut. Program yang mendapat tajaan 20 penaja itu dirasmikan Esko Pendidikan dan Penangan Johor Aznan Tamin. Dan program ini dah hampir 21 tahun dah dijalankan oleh Johor FM dan nampaknya dapat sambutan yang menggalakkan daripada penduduk sekitar dan juga peminat-peminat Johor FM. Dan suasana pada hari ini agak meriah jugalah. Mungkin ada juga yang datang dari jauh semata-mata nak dapatkan bubur lambuk Johor FM ni. Sebab yang saya faham, bubur lambuk Johor FM ni dia punya resepi dia special sikit. Itu yang orang agaknya tercari-cari. Alhamdulillah, dalam program tahun ni lah tahun yang kelima lah betul-betul ikut ada bersama-sama lah dalam program bubur lambuk RTM ni. Jadi kita harap untuk tahun-tahun selepas ni pihak RTM dapat menjemput kami lah untuk menjadi sebahagian daripada penaja pada program ini. Paras air Sungai Golok yang menjadi sempadan antara Malaysia Thailand mulai menyusut sejak 3 minggu lalu. Menurut penduduk, situasi itu sering berlaku apabila Kelantan dilanda musim kemarau yang berpanjangan. Air kering ni dalam ujung bulan 2, nak masuk bulan 3 ni ya. Tak keringnya. Biasalah, biasa. Tahun-tahun lepas pun gini kok. Akhir-akhir ada pesta air ni. Hari-hari lepas puasa ni mungkin ada pesta air dia kering ya.
Biasa nampak wasil belakang siapa sekat peti. Acak kali je lah. Boleh dikatakan sepanjang tahun mesti jadi lah gini ni sungai air kering ni. Ada lagi sebelum ni ada boleh jadi ke pesta air gitu kan. Kadang sungai Golok ni kering lah. Muka musim dia musim panas ke. Musim dia kebiasaan dia lah. Kalau tak sabit boleh puasa tu ramai dah tu lagi. Tak ada pesta kita boleh puasa. Sementara itu di Gumusang, air tandak dan telaga tiup di Kampung Jenut dan Kampung Merlong mulai kering. Ia sekaligus menjejaskan sumber air lebih 3,000 orang asli di rancangan pengumpulan semula RPS Kuala Betis. Sebagai alternatif, penduduk mendapatkan sumber air di Sungai Betis. Kering lah ni. Kering lah ni pergi turun sungai lah ni. Anak sekolah ke apa. Mana sungai belakang orang nak pergi semaya ke apa. Semua orang ambil air tu. Semaya sungai lah. Masuk kandang yang beli. Masuk basuh kain, anak sekolah. Semua turun sungai. Sungai tak jauh je situ. Berapa meter. Sekarang air tandak ni kita simpan sikit je untuk guna waktu malam. Emergency. Sekarang ni air sungai pun surut sebab musim panas. Pun berjimat lah kena guna air ni. Sementara itu, cuaca panas dan kering yang dialami ketika ini dijangka beransur pulih menjelang pertengahan April. Ini susulan permulaan fasa peralihan monsun yang dijangka bermula pada 29 Mac ini hingga Mei, sekaligus menandakan berakhirnya monsun timur laut yang berlaku sejak November lepas. Bagaimanapun, menurut Ketua Pengarah Met Malaysia Muhammad Helmi Abdullah, semasa fasa peralihan tersebut, kebanyakan kawasan di barat dan pedalaman Semenanjung, Barat Sabah serta selatan dan tengah Sarawak berpotensi berlaku ribut petir dan hujan. Ini terutama pada waktu petang dan awal malam. Ia menyebabkan banjir kilat, pokok tumbang serta kerosakan pada struktur yang tidak kukuh. Justru Bank Malaysia menasihatkan orang awam lebih berwaspada dan peka dengan ramalan dan amaran cuaca dalam tempoh tersebut. Lebih 7.7 juta rakyat meliputi 35.1% penduduk negara ini telah kemaskini maklumat dalam sistem padu setakat semalam. Dan Negeri Sembilan menjadi negeri tertinggi mencatatkan pendaftaran padu. Negeri Sembilan telah mencapai lebih kurang 37%. Jadi sabah tahniah kepada orang Negeri Sembilan dan saya menjangkakan anytime lah dalam tempoh 7 hari dengan rhythm yang sekarang dia boleh cross at least kurang-kurangnya 50%. Perkembangan sukan menjelang pusingan kedua kelakan Piala Dunia 2026 Piala Asia 2027. Skuad Harimau Melayan tidak akan memberikan jalan mudah kepada Oman pada perlawanan yang akan berlangsung di Stadium Nasional Bukit Jalil malam esok. Ketua Jurulatih Panggon yakin pasukannya mampu bermain dengan baik apabila beraksi di laman sendiri. Bagaimanapun Gelar mengakui pasukan di ranking ke-80 itu mempunyai prestasi lebih baik. Yeah, Oman, good team, better than us. So of course, they attacked us. It was very tough. Even in tomorrow game, it's a high-ranking team. They're looking for maybe first position in the group. So sure they will attack us. For us, also important, actually, at home, we don't want to step back. We want to be very firm, strongly. We want to fight also.
Belum menyatakan perkara itu semasa sidang media pra-perlawanan di Wisma FAM. Perlawanan esok merupakan peluang untuk Malaysia membalas dendam atas kekalahan 0-2 kepada Oman pada perlawanan kumpulan D semua ini di Muscat. Dalam pada itu, Oman yakin mampu mengecewakan skuad Kipanggon buat kali kedua meskipun bermain di Stadium Nasional Bukit Jalil. Ketua jurulatnya Yaroslav Shelhevi memberi amaran pasukannya tidak gentar akan reputasi penyokong Harimau Malaya di laman sendiri dan fokus membawa pulang 3 mata. Bagaimanapun beliau menjangkakan esok merupakan perlawanan yang sengit bagi memburu misi masing-masing. We believe in Malaysia team. They are a very organized team. We know them that they play very organized game, and we're gonna respect them too much because they play in Malaysia, and we're gonna do all our best to stop their attack because we know them. They are very quick. They are very organized in attacking. They have very good players, very quick, and we're ready for them. Oman kini mendahului kumpulan D berkongsi 6 mata bersama-sama Republik Kyrgyzstan dan Malaysia namun mempunyai kelebihan perbezaan jaringan. Projek Perkampungan Sukan Sarawak SSV dijangka siap sepenuhnya pada Jun depan. Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah optimis fasiliti itu dapat digunakan pada Sukan Malaysia SUKMA edisi ke-21 Ogos kelak. Projek pembinaan SSV kini sudah mencapai 90% dan ia merupakan tempat penginapan bagi para atlet dan pegawai pengiring kontijen Sarawak. Terdahulu Datuk Seri Abdul Karim turut mengadakan lawatan ke tapak pembinaan Dewan Wushu yang turut dijangka dapat digunakan sepenuhnya pada Jun ini. Dalam masa sama, beliau turut mengadakan lawatan ke Stadium Sarawak bagi melihat kemajuan projek yang merupakan lokasi acara sukan bola sepak wanita dan acara olahraga serta acara pembukaan SUKMA Sarawak. Aksi Harimau Malaya kini dengan misi yang nyata untuk mewakili Asia ke Piala Dunia 2026 dan memburu kedudukan dalam Piala Asia 2027. Repatan diselamatkan. Peluang kedua untuk Malaysia dan jaringan lock in the box. Selasa 26 Mac, Malaysia bertemu Oman 9.30 malam di saluran OK dan saluran sukan RTM. Saksikan juga secara penstreaman langsung di RTM Klik. Sekian berita tengah malam dari Sungai ke Segara Palestin Pasti Merdeka. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum dan selamat malam.